Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 akan membentangkan pengurusan kawalan haiwan terbiar di kawasan perumahan Gong Badak. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Mazatul Huda binti Azman S57914, Syazlin binti Solihim S58308, Nurul Nabiah binti Muhammad Nasri S58330, Nur Hanim Ardini binti Hazri S58331, Nurul Amalin Farhana binti Kamaruzaman S59125 dan Siti Nurhanan Nazirah binti Bustamam S59999. Pihak MBKT menggunakan tata cara operasi piayawan SOP bagi penangkapan dan pelupusan haiwan tersebut agar tiada berlaku penganiayaan terhadap haiwan tersebut mengikut Akta Binatang 1993, Akta 647. Selain itu, menggunakan Akta Dr. Veterina 1974, Akta 147 di mana pelupusan haiwan terbiar dengan cara suntikan dan disahkan mati oleh pegawai veterina dan setelah itu baru boleh bawa ke tapak pelupusan untuk ditanam atau dibakar dalam insinerator. Akta ini dikeluarkan bagi memastikan ketiadaan penyebaran penyakit haiwan terbiar kepada haiwan lain dan juga kepada manusia. Saya Mazatul Huda binti Azman ingin membentangkan sorotan literatur. Isu kawal haiwan terbiar di kawasan perumahan menjadi masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat penduduk di sesuatu kawasan. Pada tahun 2015, sorotan daripada Harian Metro yang telah menyebabkan kemalangan berpunca daripada sekumpulan lembu yang terbiar yang berkeliaran. Ini menyebabkan Toyota Alphard dinaiki mereka merempuh seekor lembu sebelum terbabas. Menurut Rabindra 2015, pembangunan di sesuatu kawasan hutan yang dijadikan kawasan perumahan yang melibatkan tempat tinggal sesuatu habitat haiwan. Pembangunan tersebut akan menyebabkan isu-isu alam sekitar tentang kestabilan dan keperluan pemeliharaan. Keadaan ini akan memberikan kesan dan perubahan drastik kepada alam sekitar. Menurut Maisarah dan Zul Hamri 2016 yang berpendapat bahawa Malaysia adalah antara negara yang mengikuti segala peraturan antarabangsa di dalam pelaksanaan pembangunan yang mampang ke arah mengekalkan alam sekitar yang sejahtera. Menurut Rich et al. Yang menyarankan kajian menyeluruh adalah perlu sebelum menerokai sesebuah hutan untuk tujuan pembangunan walaupun dijadikan kawasan tadahan air. Akhir sekali, menurut Rohani 2013 yang telah berpendapat matlamat utama kajian beliau terhadap haiwan terbiar ialah satu cadangan pengurusan hidup liar yang akan dapat dihasilkan untuk mencapai kepada matlamat utama tersebut. Rohani 2013 telah mengenal pasti habitat dan sub-habitat fauna di dalam kawasan pembinaan kawasan perumahan. Sebagai contoh, haiwan terbiar yang disenaraikan dalam kajian ialah lembu dan anjing yang tidak bertuan. Kajian terbahagi kepada 4. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan haiwan terbiar berkeliaran di kawasan perumahan Gong Badak. Yang kedua, menjelaskan kesan-kesan gangguan daripada haiwan terbiar terhadap komuniti dan persekitaran di kawasan Gong Badak. Yang ketiga, menguraikan langkah-langkah yang proaktif bagi menangani masalah haiwan terbiar ini. Yang terakhir iaitu menilai tahap keberkesanan pihak Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT bagi menangani isu haiwan terbiar ini. Metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan oleh pengaji dalam menjalankan kajian ke atas isu yang ingin dikaji. Metodologi juga sangat penting dalam menjalankan penyelidikan supaya memperoleh kaedah yang sesuai dalam menjawab permasalahan kajian. Terdapat dua jenis kaedah yang digunakan dalam kajian ini, iaitu yang pertama kaedah kuantitatif seperti soal selidik dan yang kedua kualitatif seperti temu bual. Kuis soal selidik, seramai 30 responden yang terdiri daripada penduduk perumahan Gong Badak dan borang soal selidik ini telah diedarkan secara atas talian iaitu melalui WhatsApp. Manakala melalui temu bual, kami telah menemu bual pihak Majlis Bandaraya Kuala Terengganu iaitu Encik Kasmadi sebagai penolong pegawai kesihatan Persekitaran Unit Vektor Kuala Terengganu. Dalam bahagian lokasi, kami telah memilih kawasan perumahan Gong Badak yang berada di dalam daerah Kuala Terengganu, di mana kawasan perumahan ini sering mendapat aduan daripada pihak MPKT tentang masalah haiwan terbiar di kawasan perumahan mereka. Pendapatan kajian. Demografi responden, seramai 17 orang responden terdiri daripada perempuan, manakala 13 orang terdiri daripada lelaki. Kategori umur pula, bagi umur 15 hingga 25 tahun, seramai 17 orang, diikuti umur 36 hingga 45 tahun, seramai 10 orang. 46 hingga 55 tahun, seramai 2 orang dan hanya 1 orang sahaja berumur 26 hingga 35 tahun. Majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu seramai 25 orang, manakala 4 orang responden berbahasa Cina dan 1 orang responden berbahasa India.
Hampir separuh responden adalah bujang iaitu seramai 17 orang, manakala yang sudah berkahwin 11 orang. Bagi tahap pendidikan pula, majoriti responden tahap pendidikannya sehingga pengajian tinggi iaitu 20 orang, sekolah menengah 9 orang. Jenis perumahan pula, hampir keseluruhan responden tinggal di rumah sewa iaitu seramai 18 orang dan 12 orang responden tinggal di rumah sendiri. Soalan faktor-faktor peningkatan haiwan terbiar yang berkeliaran di kawasan perumahan Gombadak, hampir majoriti responden memilih setuju dan sangat setuju bagi penyataan pengurusan tangkapan haiwan terbiar yang tidak mencukupi, sampah domestik haram yang menjadi makanan haiwan terbiar, sikap pemilik anjing yang melepaskan anjing dan pengetahuan yang kurang terhadap pengurusan anjing. Bagi kesan gangguan haiwan terbiar terhadap komuniti dan persekitaran di kawasan perumahan Gombadak, hampir keseluruhan responden memilih setuju dan sangat setuju bagi penyataan kawasan perumahan dipenuhi najis haiwan terbiar, anjing liar menakutkan dan mengejar penduduk, kediaman penduduk dijadikan tempat tidur anjing liar, bunyi bising pada waktu malam, anjing liar menyebabkan kecederaan dan kawasan pembuangan sampah sering diselongkar oleh anjing liar. Oleh itu, jelaslah bahawa gangguan haiwan terbiar ini memberi kesan yang negatif kepada penduduk di kawasan perumahan Gombadak. Langkah proaktif bagi menangani masalah haiwan terbiar, majoriti responden memilih setuju dan sangat setuju. Jelaslah bahawa langkah-langkah seperti mengurus longgokan sampah haram, penambahan operator tangkapan haiwan terbiar, memberi kesedaran kepada pemilik haiwan dan penguasaan undang-undang tentang pelaksanaan haiwan terbiar dilihat sangat berkesan. Soalan tahap keberkesanan pihak MPKT menangani isu haiwan terbiar, hampir keseluruhan memilih setuju dan sangat setuju dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak MPKT. Jelaslah bahawa pihak MPKT memainkan peranan yang cukup baik dalam menangani masalah gangguan haiwan berkeliaran di kawasan perumahan Gombadak. Perbincangan. Seterusnya, antara faktor-faktor peningkatan haiwan terbiar ialah faktor pembangunan. Dahulu, peternak-peternak lembu, kambing bagi menjaga kehidupan, manakala anjing dibelah bagi menjaga kebun. Pembangunan dijalankan bagi membangunkan perumahan, menyebabkan pemilik meninggalkan haiwan ternakan berkeliaran. Kawasan hutan di perumahan menjadi habitat bagi haiwan-haiwan ini. Seterusnya, sikap pemilik turut menjadi faktor haiwan terbiar di kawasan perumahan. Pemilik lebih gemar memilih anjing berfizikal cantik dan membuang anjing tidak menepati cita rasa menyebabkan haiwan ini berkeliaran di kawasan perumahan dan mengganggu ketenteraman penduduk. Haiwan terbiar membawa kesan kepada komuniti setempat. Haiwan ini akan berkeliaran menyebabkan kes kemalangan meningkat. Pemandu tidak perasan kehadiran haiwan ini akan melanggar dan boleh menyebabkan maut. Seterusnya, pencebaran bunyi pada waktu malam oleh nyalakan anjing terbiar akan turut mengganggu ketenteraman penduduk. Selain itu, sampah berselerak di jalan berpunca daripada anjing yang menyelongkar sampah akan menjejaskan kebersihan kawasan perumahan dan mengotorkan kawasan sekitar. Akhir sekali, kehadiran anjing liar akan mengancam keselamatan penduduk dan mencetuskan ketakutan kepada kanak-kanak untuk bermain. Antara langkah bagi menangani masalah haiwan terbiar adalah yang pertama, mengadakan mesyuarat bersama pihak berkepentingan. Pertemuan dengan pihak yang berkepentingan adalah langkah penting untuk menangani masalah haiwan terbiar. Ini termasuk organisasi dan individu yang mungkin boleh memberikan bantuan atau sumber untuk membantu menyelamatkan dan menjaga haiwan yang terbiar berkeliaran. Mesyuarat ini boleh membantu untuk membangunkan plan komprehensif yang mengambil kira keperluan khusus haiwan terbiar. Dengan kerjasama bersama-sama Jabatan Haiwan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Salah satu cara untuk menguatkuasakan undang-undang dalam mencegah isu haiwan terbiar adalah melalui pelaksanaan Ordinar Kawalan Haiwan. Agensi penguatkuasaan undang-undang juga boleh membantu dalam mencegah isu haiwan terbiar dengan menguatkuasakan undang-undang kekejaman haiwan dan mendakwa mereka yang terlibat dalam aktiviti haram seperti dog fighting atau pembiakan haiwan tanpa lesen yang sewajarnya. Bagi pemilik anjing pula yang tidak bertanggungjawab, menjaga haiwan peliharaan akan dikenakan denda dan kompaun terhadap mereka. Sebagai kesimpulan, penduduk perumahan perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan NGO untuk membendung penularan penyakit yang ada pada haiwan terbiar serta dapat membendung populasi haiwan tersebut daripada terus membiak.
Pihak veteriner juga perlu mengganding bahu untuk menjalankan pemandulan kepada haiwan terbiar seperti kucing untuk mengawal populasi haiwan tersebut daripada terus membiak. Oleh kerana haiwan terbiar dapat memberikan ketidakselesaan kepada penduduk kawasan perumahan. Sekian, terima kasih.